Untuk kisah kali ini bukan kisah yang berlaku dekat dia, tetapi berlaku dekat saudara dia, iaitu dekat mak lang dia, dan juga berlaku dekat nenek dia. Arwah balik rumah tu sebenarnya bukanlah arwah tu sendiri tau, tetapi mungkin jelmaan daripada jin ataupun syaitan yang menyerupai arwah untuk menakut-nakutkan orang yang masih hidup ni. Kisah ni sebenarnya berlaku dekat satu kampung di Teluk Intan, Perak. Yang mana kata ada ni, kawasan kampung dia ni macam kawasan taman perumahan, dan arwah atuk dan nenek kepada Ada ni, dia punya rumah adalah rumah yang paling hujung dekat kawasan taman tu ataupun kawasan perumahan tu. Nak dijadikan cerita, pada satu hari jiran depan rumah atuk dengan nenek Ada ni meninggal dunia. Jadi kan, kita bila kawasan kejiranan ataupun orang kata satu kampung kan, tak eloklah kalau kita tak pergi melawat ataupun menziarahkan ataupun pergi dekat majlis tahlil seseorang tu. Kebetulan pula masa kejadian tu adalah musim cuti sekolah. Jadi ramailah cucu-cucu arwah atuk dan juga nenek Ada ni balik ke rumah. Duduk dekat rumah nenek dia orang lah. Maksudnya masa kejadian tu ramai dekat rumah nenek dengan atuk Ada ni. Dan Ada ni cakap masa tu jam menunjukkan pukul 10 malam. Adalah beberapa yang pergi dekat kenduri tahlil tu kan, mungkin ada lagi yang belum balik. Dan mak lang dia ni pula, disebabkan dia ni datang bulan, jadi dia tak pergilah ikut majlis tahlil tu. So dia adalah dekat rumah ni bersama dengan anak-anak dia dan juga anak-anak buah dia lah. Pada masa tu mak lang sekeluarga ni, dia orang tidur dekat depan TV dekat ruang tamu. Korang kena faham lah kan, biasalah kan kalau macam bila balik kampung ramai-ramai sangat, memang tak ada bilik. Biasanya okey, kau lepak situ, family kau tidur sini depan ruang tamu semua kan. Benda tu adalah sesuatu yang memang orang kata apa, kalau bagi Bika lah, kalau macam family Bika memang best sangat bila kita imbas balik kenangan masa budak-budak dulu tidur ramai-ramai dekat ruang tamu kan. Okey, so balik semula dekat cerita mak lang Ada ni, dia ni mungkinlah dia jenis yang tidur awal kan. So dia pun terbangun dan bila dia tengok dekat jam menunjukkan pukul 10 malam. Kemudian mak lang dia pun pergilah ke toilet dan dia pun melepaskan hajat kecil. Lepas tu sekembalinya mak lang dia ni ke tempat tidur dia balik, tiba-tibalah pula perut dia ni rasa sakit, rasa macam memulas, nak membuang kan. Jadi nak tak nak kenalah bangun balik untuk pergi ke toilet. Tetapi masa dia bangun balik untuk pergi ke toilet tu, alangkah terkejutnya mak lang dia ni sebab dia nampak sesuatu tengah berdiri betul-betul dekat pintu masuk rumah atuk dia orang tu. Dia memang terkejut sangat sebab benda yang dia nampak tu adalah sekujur tubuh yang pakai kain kapan tau. Dan pada masa itulah tiba-tiba je hidung mak lang dia ni terbau kapur barus. Disebabkan mak lang ni dah memang ketakutan sangat-sangat, memang dia kata yang dia tak boleh nak bergerak langsung. Dia cuma pandang je benda tu. Badan mak lang ni memang kaku habis, tak boleh nak bergerak, tak boleh nak baring, tak boleh nak lari, sebab dia terlampau terkejut tengok benda tu. Dan lagi menakutkan, benda tu pun membalas pandangan tau. Maksudnya berbalas pandangan. Mak lang tengok pocong, pocong tengok mak lang. Pocong tu pula dia statik je berdiri, dia tengok je mak lang ni. Dan dia tidak pula melompat ke berguling ke, tak ada. Dia cuma tengok je dekat mak lang ni. Memanglah dia tak ada menegur, berguling, bergolek apa semua, tak ada. Tapi kalau korang nampak benda dalam bungkusan kain kapan, tengok je dekat korang kan. Korang nak buat apa? Kalau kita, setengah orang mungkin dah pengsan dekat situ juga, ataupun mungkin boleh lari. Tapi mak lang ni, dia punya badan tu tak boleh nak bergerak, dia kaku. Jadi dia pun menggagahkan juga badan dia ni untuk memusingkan badan dia. Dan dia cubalah untuk tidur kan dalam keadaan ketakutan. Dan keesokan harinya, mungkin disebabkan oleh dia terlampau takut malam tu dan terlampau terkejut, keesokan harinya mak lang dia ni memang kesian sangat sebab mak lang dia ni demam panas. Sebelum Pika teruskan dengan kisah kedua yang berlaku dekat family Ada ni, yang mana kisah kedua ni berlaku dekat nenek dia pula. Tadi berlaku dekat mak lang dia, yang ni berlaku dekat nenek Ada ni pula. Kisah ni sebenarnya berlaku beberapa hari, maksudnya selang beberapa hari selepas kejadian di mana mak lang dia ni nampak pocong berdiri dekat pintu rumah dia orang tu kan, rumah nenek dia orang tu. Pada malam tu, masa tu jam menunjukkan pukul 10.30 malam. Dan tiba-tiba nenek Ada ni dia telah pun mendapat panggilan telefon daripada mak su Ada yang mengatakan yang dia ni tak sihat
Jadi Mak Su Ada ni tak perlu ikutlah kem persekolahan tu. Dan kata Ada, sebenarnya jarak di antara sekolah Mak Su dia ni dengan rumah nenek dia ni dekat je, dalam kalau macam perjalanan tu dalam 10 minit macam tu je. Jadi pada masa tu arwah Atuk Ada ni masih hidup lagi lah. Okey, dan nenek dia ni pun bagi tahulah dekat Atuk Ada ni, okey, untuk pergi ambil Mak Su dia ni dekat sekolah. Lepas tu atuk dia ni pun pergilah ambil Mak Su dia ni dekat sekolah kan. Dan walaupun pada masa tu jam telah pun menunjukkan sekitar pukul 11.40 malam, nenek Ada ni pelik lah. Perjalanan sepatutnya dalam 10 minit je, patutnya dia orang dah sampailah dekat rumah kan. So nenek dia ni pun duk macam tengoklah dekat kawasan sekitar pekarangan rumah tu, manalah suami dengan anak bongsu dia ni, kenapalah tak sampai-sampai lagi dekat rumah. Tidak lama kemudian, disebabkan nenek dia tengah duk menunggu kan, tidak lama kemudian nenek dia dapat dengar bunyi pintu pagar, seperti bunyi pintu pagar yang dibuka kan. Jadi nenek dia ni ingatkan yang suami dia dan juga anak bongsu dia ni yang dah balik tu. Tetapi malangnya bila dia buka je pintu rumah ataupun bila dia intai je di sebalik pintu rumah tu, apa yang dia nampak ialah bukan atuk ataupun Mak Su yang ditunggu, tetapi ada satu jenazah berkain kapan yang tengah menyandar dekat pintu pagar rumah atuk dia ni. Dan pada masa tu nenek Ada ni cerita yang lembaga tu tadi, susuk jenazah tu tadi tidak memandang ke arah nenek, tetapi dia sandar sambil tengok je dekat rumah jiran nenek dia ni yang baru kematian ahli keluarga yang tadi kan, yang baru meninggal tu beberapa hari lepas. Dan masih segar lagi diingatan nenek dia yang dia memang dengar yang seakan-akan jenazah tu tadi menangis tau, menangis sayu sangat. Tetapi disebabkan oleh terkejut dengan bunyi yang dia dengar, bunyi orang menangis, dan juga tengok susuk jenazah duk sandar dekat pagar rumah dia tu kan, nenek Ada ni pada masa tu memang terkejut sangat-sangat dan ketakutan sampailah dia rebah. Dan akhirnya nenek dia yang rebah tu ditemui oleh suami dia dan juga Mak Su Ada ni. Masa dia orang ni pun baru balik daripada sekolah kan. Cuma dekat sini Ada tak bagi tahulah kenapa atuk dengan Mak Su dia ni lambat sampai ke rumah. Dia tak cerita dekat Pika, dia cuma ceritakan kisah seram yang berlaku dekat nenek dia. Tu je. Jadi disebabkan mereka ni macam pelik lah kejadian yang berlaku dekat family dia orang ni kan, selepas daripada kematian jiran depan rumah tu. So siasat rupanya barulah dia orang tahu yang ada pihak yang sepatutnya bertanggungjawab ni, dia orang ni lupa untuk angkat air mandian jenazah ni untuk buang. Maksudnya air mandian jenazah tu masih ada lagi dekat kawasan pekarangan rumah jiran dia orang tu. Jadi mungkin mereka kaitkan lah, mungkinlah disebabkan tu benda tu mengganggu. Yang tu semua wallahualam lah, kita tak tahu kan, sama ada benda tu muncul dalam jemaah dalam bentuk jiran dia tu untuk menakutkan family Ada ke, ataupun ada kisah lain di sebalik tu. Yang tu semua memang dia orang tak tahulah.